Pasang surut air di pantai takkan sama badai semalam. Berdiri saya bukan bersantai, tetapi semata-mata untuk menyampaikan mauduk pidato saya. Hargai sawit Malaysia. Salam sejahtera. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kelapa sawit merupakan sejenis tumbuhan yang buahnya menghasilkan minyak. Sawit berasal dari Afrika Barat. Pertama kali sawit dibawa masuk ke negara Malaysia pada tahun 1870-an sebagai tanaman hiasan. Namun begitu, sebenarnya terdapat banyak fungsi sawit kepada manusia sejagat. Warga Dewan Pencetus Minda. Wasilah pertama, sawit Malaysia dinobat, ekonomi negara dimartabat. Kerajaan Malaysia memperkenalkan penanaman sawit secara besar-besaran sebagai skim untuk membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup dalam kalangan penduduk luar bandar. Malaysia telah mengekspor minyak sawit ke hampir 160 negara dengan China, India dan Kesatuan Eropah sebagai pasaran terbesarnya. Walaupun banyak negara masih mengamalkan kawalan pergerakan kerana COVID-19, tetapi keperluan makanan sentiasa ada. Faktor utama yang menyebabkan kepada peningkatan harga ialah peningkatan ekspor minyak sawit sehingga 2% pada bulan September berbanding Ogos. Peningkatan ekspor itu disebabkan pembelian oleh India, Bangladesh, Afrika Selatan, Filipina dan Turki. Justeru jelaslah sawit Malaysia dinobat ekonomi negara dimartabat. Sidang pendengar prihatin. Wasilah kedua, minyak sawit Malaysia dinobat kesihatan diri dimartabat. Dengan segala diskriminasi dari barat terhadap minyak sawit kita dan produk berkaitannya, saya ingin berkongsi pelbagai manfaat kesihatan yang sebenarnya ditawarkan minyak sawit. Saya sangat percaya kepada semua perkara semula jadi dan faedah minyak sawit tidak terkira banyaknya memainkan peranan penting dalam memenuhi keperluan dunia untuk minyak dan lemak. Kelapa sawit adalah tanaman minyak sayuran yang paling produktif berbanding tanaman minyak lain seperti kacang soya, bunga matahari dan biji sesawit atau canola, kerana ia menghasilkan sehingga 4 tan minyak setiap hektar setahun. Ini bermakna kelapa sawit hanya memerlukan keluasan tanah yang kurang untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama berbanding tanaman minyak sayuran lain. Sebenarnya, minyak sawit mempunyai nisbah asid lemak yang seimbang. Ia terdiri 50% lemak tebu, asid palmitik dan asid stearik, dan 50% lemak tak tebu, asid olik dan asid linolik, atau masing-masing dikenali sebagai asid lemak omega 9 dan omega 6. Tambahan lagi, minyak sawit mengandungi banyak fitonutrien yang menyihatkan seperti tocotrienol, vitamin E, provitamin A juga dikenali sebagai karotenoid, fitosterol, hipoenzim Q10 dan lain-lain lagi. Ini adalah antioksidan yang terkesan dan boleh membantu dalam pencegahan penyakit. Maka sudah teranglah bersuluh minyak sawit Malaysia dinobat kesihatan diri dimartabat. Warga Dewan berwawasan. Wasilah ketiga, sawit Malaysia disemai masyarakat sejagat permai. Hari ini, industri sawit mampu menghasilkan sekitar 20 juta tan minyak mentah CPO dengan nilai pasaran sekitar 72 bilion ringgit setahun. Industri utama negara ini menyumbang 33
bilion ringgit hingga 43 bilion ringgit atau 5 hingga 7% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK dalam tempoh 8 tahun. Bukan itu sahaja, industri ini juga memberi peluang pekerjaan dan manfaat hampir 1 juta orang secara keseluruhan, sama ada aktiviti pada peringkat huluan maupun hiliran, termasuk petani, pekebun kecil, pemasaran, perdagangan domestik dan antarabangsa. Menurut Perangkat Persatuan Pekebun Kecil Kebangsaan NASH, seramai 650 pekebun kecil sawit bergabung di bawah persatuan dan menikmati manfaat besar hasil pembangunan industri sawit di seluruh negara. Justeru, hari ini terdapat 44 syarikat perladangan tersenarai dengan nilai modal pasaran sekitar 113 bilion ringgit, iaitu berkedudukan kelima di Bursa Malaysia selepas sektor kewangan, telekomunikasi dan media, utiliti dan perkhidmatan lain. Keberadaan syarikat besar ini bukan sahaja memberikan impak mega kepada peningkatan perekonomian negara, malah menciptakan peluang pekerjaan dalam kalangan rakyat tempatan. Penubuhan Institut Penyelidikan Minyak Sawit Malaysia PORIM pada 1979 di bawah Kementerian Perusahaan Utama waktu itu bertujuan melakukan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D sawit. Jelaslah sawit Malaysia disemai masyarakat sejagat permai. Sekian, terima kasih.